Good morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita relax sikit. Terima kasih Ibe. Waalaikumsalam. Sorry ya. Korang ni letak nama Kakak Arus macam nak baca tu terkekek-kekek ya. Comel bunga ya. Kita maklumlah kadang-kadang kita mesti membudayakan apa yang berlaku. Topik kita kali ni yang pertama. Good morning Jessie. Selamat pagi. Okey, topik kita yang pertama. Korang ingat tak kes lawyer yang dia parking kereta dekat satu church. Okey, sahabat-sahabatku. Dia parking satu kereta dekat church. Lepas tu apa berlaku? Church tu menghalaukan dia daripada parking. Katanya Iba, you will never walk alone. Okay, baik. Iba, you will never walk alone. Okay, terima kasih. Nanti Kak Roh ingat ya. Ini 7 tasbih ini 7 teras kayu ya. Ini diberikan oleh orang-orang tertentu pada saya ya. Bila nak balik Malaysia mereka berilah kepada saya sebagai kenangan. Salam semua. Okey, jadi kes tu lawyer lawyer dihalau. Sebab tu macam ni sahabat-sahabat kita. Kadang-kadang ada lawyer ni sebab dia sangat banyak pengetahuan mengenai undang-undang ya. Iba. Oh, Liverpool. Salam. 7 teras kayu ya, betul. Okey. Lawyer ni sebenarnya sahabat, dia dari segi berbanding dengan masyarakat, mereka mempunyai upper hand. Maksudnya mereka lebih berpengetahuan ya. Jadi dia ni tak puas hati lah ya. Dia memang tak puas hati sebab dia tidak dibenarkan parking. Lepas tu apa berlaku? Lawyer ni kan kepo. You kena faham ya, kadang-kadang ada lawyer dia just relax, dia tak tahu je. Tapi ada setengah lawyer dia tak akan lepaskan ya. Dia tak akan lepaskan sebab dia rasa dia punya hak, dia punya nilai dia sudah tercabar ya. Sebab dia tahu sebelum dia parking tu dia dah buat judgement ya. Dia sudah fikir penilaian dia bahawa okey, ini aku boleh parking dekat sini kerana ini adalah public punya parking. Tetapi tiba-tiba church kata kau pergi, kau keluar, kau alihkan kereta kau. Tak puas hati ya. Lepas tu semalam petang ya, petang semalam. Thank you kasih. Semalam petang Saint Ignatius Church, Saint Ignatius Church gets order to demolish car park. Maksudnya sahabat-sahabat kita, Church Ignatius tu dia mendapat arahan dan perintah untuk memusnahkan kapak itu. Yuhuu. Terima kasih kasih Abdul Razak. Okey, macam ni ya. Dia kata lepas tu church tu kata ya, oh, saya dah dapat permission ya. Dia kata tidak. Sebenarnya ya, church tersebut yang menghalau lawyer tu dulu ya. Sekarang kau ambil kau. Macam itulah ya. Dia kata sebab rupa-rupanya kapak itu dibina secara tidak sah dan haram ya. Di atas longkang. Waalaikumsalam. Di atas longkang ya. Lepas tu dia sebenarnya adalah satu illegal unit dan di bawah di bawah kanun tanah negara ya. Unit iaitu adalah unit haram. Okey. Bila unit haram apa kau kena buat? Kau kena remove lah. Macam tu. Macam tu. Lepas tu dia kata itu surat kebenaran dulu-dulu lah, 2012 dapat buat ya. Kita tak tahulah masa tu 2012 ya. Department tu siapa yang bos berani-berani bagi kebenaran sebab memang tidak boleh.
Kalau atas longkang kau tak boleh buat binaan secara dasarnya. Sebab sahabat-sahabat, sekiranya berlaku dengan kau sekali ya, terbang ya. Macam tu. So sekarang dia kata bully pula. Tak ada istilah bully. Sebenarnya sahabat, saya pun ada juga lawyer yang suka menggunakan istilah bully ke atas church. Ini bukan bully, ini faktor keselamatan dah. Undang-undang negara dah cakap you tak boleh bina benda tu. Itu adalah illegal. Jadinya jangan duk melawan. Lepas tu okey lah ya. Lepas tu dia kata he had reached bandar utama Assemblyman Jalan Maludin untuk meeting. Mana boleh sahabat. Kalau kau tak boleh bina, kau tak boleh bina. Waalaikumsalam Ros Putih. Terima kasih. Kalau tak boleh bina, tak boleh bina. Macam mana pula kau nak berdegil, kau kata gitu gini. Bukan. Ini bukan istilah kunci. Ini sahabat-sahabat kita kena tahu apa itu undang-undang. Kalau kita macam let's say kita duduk kita buat rumah atas longkang semua, tidak boleh sahabat. Walaupun kau dapat kebenaran ya, kau dapat kebenaran, tak boleh. Sebab kebenaran itself tidak sah sahabat. Sebab kawasan longkang ni mana kau boleh buat binaan? Kawasan ni mana kau boleh buat binaan? Tak boleh sahabat. Thank you kepada yang bagi gift pada Kak Ros ya. Macam tu ya sahabat. Jangan kita rasa benda tindakan bila disuruh musnahkan kau kata membuli. Tak sahabat. Tolong dengar. Sebab sekiranya berlaku apa-apa ya, let's say kan ada orang you bina kedai atas longkang. Okay. Lepas tu you dapat satu macam tiba-tiba air longkang membuak-buak. Lepas tu air tu menghapus, orang mati semua. Korang yang kena bayar. Korang yang akan kena bayar nanti ganti rugi. Sebab insurans tak akan cover ya sahabat. Kau kena ingat ya, kita ni kena tanggungjawab juga atas tindakan kita terhadap masyarakat. That's why undang-undang buat macam tu. Sebab benda tu bahaya. Benda tu mendatangkan mudarat. Pagi-pagi aku ceramah ya. Bukan sahabat, kadang-kadang orang kita sikit-sikit ini membuli, itu membuli. No, itu bukan membuli. Ini adalah tujuan keselamatan. Sebab nanti kalau let's say kalau berlaku apa-apa ya, siapa yang susah? Kerajaan juga yang susah sahabat-sahabat. Sebab kita ni mesti kena adil. Lepas tu kawan kata, Jasmine, thank you. Kawan kata apa ni? Kerajaan ni tak prihatin, tak macam mana. Sedangkan orang operator tu yang mendedahkan. Let's say tiba-tiba banjir besar, air semua kena kereta yang parking dekat situ. Lepas tu kalau masa tu dibuatnya aku ini adalah orang yang macam dengan kerja bank dulu aku lulus investigate sama ada nak luluskan atau tidak application ya. Aku akan investigate. Lepas tu aku cakap ini binaan tidak sah. So tidak ada insurans akan cover you. You cari duit sendiri. Macam tu sahabat. Sebab macam ni sahabat-sahabat, kita is okay nampak bodoh jika kita ikut undang-undang. Jangan kita, walaupun kita ada power ya. Jangan macam orang tu pergi jumpa aku, duk cakap, ini abang Perdana Menteri, ini abang Perdana Menteri. Sampai aku ni masa tu aku memang tak faham apa masalah abang Perdana Menteri. Tapi akhirnya kalau kau buat benda tak ikut undang-undang, apa berlaku? Assalamualaikum. Macam tu. Bismillah. Macam ni sahabat, walaupun kita diberi power ya, ada power, ada kuasa, ada privilege, jangan kita salah gunakan kuasa kita. Jangan kita salah Pak Someh, jangan kita nyalah gunakan kuasa. Kau pergilah jumpa mana-mana MP pun, kau tetap tidak akan menang ya. Sebab kau orang kena faham, apa yang berlaku ya adalah dari perbuatan kita sendiri. Sebab tu orang kata, thank you Amir. Sebab itu orang kata, kau jangan buat korupsi. Kau buat korupsi, lepas tu itu ini. Sebab tu Kak Ros sangat tegas ya. Kalau berurusan dengan Kak Ros sangat tegas. SOP is SOP. Aku tak kira kau kawan, kau anak, kau keluarga, kau atuk nenek pun, SOP is SOP. Waalaikumsalam Amir Pocket. Okay, kita tengok.
Okey, sahabat-sahabat, ingat tak hari tu kita bercakap mengenai TGI Friday ya? TGI Friday yang sebenarnya dia sedang dalam proses memfailkan kebankrapan. So kemarin baru dia orang keluarkan news ya. Kita dah lama dah. Kita dah macam seminggu dah kita cakap benda tu. So baru keluar news lah. So memang sahlah dia akan cuba membankruptkan diri dia. Macam tu. Apa ni? Malaysia news ni. Kita kena baca news-news kita ni. Okey, lepas tu cerita perangai orang GLC ya, sahabat. Waalaikumsalam Sri Diana. Okey, Cepayes. Okey, terima kasih Sri Diana. Okey, macam ni sahabat. Local GLC reject Malaysia engineer with 17 tahun punya experience ya. Macam ni, ada satu GLC Malaysia lah ya. Orang tu dia 17 tahun dah experience, dia dah jadi IR ya, dia engineer lah ya. Lepas tu dengan alasan ya, dia punya pointer 3.0 lah. Okey. Sahabat, kalau korang tahu zaman dulu, zaman kita ya, pointer tu tak penting sangat asalkan kau lulus, lepas tu kau buat experience semua-semua ya. Sebab kita orang dulu banyak main juga ya. Macam aku 1 tahun aku cuti So sekarang ni, kau nak orang yang pandai atas paper ke, kau nak orang pandai yang memang ada experience? Kalau nak kira ikut pointer macam tu, Elon Musk tak akan duduk di situ. Microsoft tak akan duduk di situ. Ni GLC kita ni masih lagi zaman Pak Kaduk. Kenapa? Dia nak letakkan kawan dia lah ya. Sebenarnya sahabat-sahabat kita, saya sorry to say ya, orang yang pointer sangat cemerlang ni, mereka lebih layak untuk jadi macam pengajar ya. Pengajar. Sebab saya ada orang yang ada PhD, pointer bagus-bagus kerja dengan saya pun, saya tengok dari segi mereka ni, untuk buat kerja dengan benda praktikal ni ya, untuk berhubung dengan dunia corporate masyarakat ni agak susah. Sebab dia orang lebih layak untuk menjadi tenaga pendidik. Bagi saya pengalaman nombor 1. Aku tak kisahlah asalkan kau lulus je. Kalau even kau tak pernah lulus, kau tak pernah belajar, tapi kalau kau expert dalam bidang tu, kau memang dah bertahun-tahun kau buat macam tu, menekuni bidang tersebut, insya-Allah, kalau aku ada projek, aku akan ambil orang macam tu. Aku bukan nak ambil orang yang ada pointer tinggi-tinggi. Sebab sekarang paper atas paper ni kan, ada setengah universiti piawaian dia sangat rendah. Ramai orang dapat 4 flat ya. Kalau Universiti Melaya, dia punya piawaian untuk law faculty, macam tu. Macam tu, Wan. Kau nak buat macam mana ya? Kita stres ya. Sebab kita ni heran juga ya. Itu 20 tahun lepas, kau orang tak payahlah cerita pointer-pointer. 20 tahun lepas, kita orang hippie ya. Kita orang hippie. Suraya, ya. Saya macam ni lah juga ya. Saya kekal macam ni sahabat, insya-Allah. Semoga Allah mengekalkan ya, mengekalkan kerendahan diri saya, kerendahan hati saya ya, supaya saya tahu menghormati orang, supaya saya tahu menghargai orang ya. Sebab tu sahabat, kita belajar untuk ilmu, tetapi ya GLC ya tidak boleh ya. Tidak boleh. Ini bonda saya bagi. Jadi saya pun pakai. Ya, sebab macam ni sahabat-sahabat, itulah yang berlaku dengan kita punya banjir di seluruh KL ya. Selain daripada ketentuan Allah, dia juga berlaku ya akibat ya orang duduk situ atas paper pandai, tapi bila realitinya dia tak ada experience, dia tak tahu, dia tak boleh nak manuver benda tu sahabat-sahabat kita. Sebenarnya sahabat kita bukan Kak Ros nak merendahkan orang dapat 4 flat apa, tak. Ada orang, bagi Kak Ros, orang-orang macam tu, mereka sepatutnya dalam institusi pendidikan ya. Pendidikan, macam Kak Ros ada kawan yang Syarizal ya. Dia sangat pandai ya. Dia sangat pandai dan dia jenis menekuni buku ya. So sekarang dia jadi pensyarah. Ya, memang sesuai dengan dia. Memang sesuai dengan dia. Tapi kalau untuk orang buat kerja ni, dia kena ada kreativiti ya. Macam tu. Expertise memang sangat penting sahabat-sahabat. Memang terpaling penting.
qualification ni bukan lagi satu perkara yang benar. Hi, good morning, Sophia. Yeah, Mama use the Oma one, okay? Yeah. Oh, I look like a fairy. Okay, thank you, baby. Sophia want ice cream? Okay, sahabat-sahabat kita, sekejap ya. Anak saya nak makan ice cream ya. Bangun pagi macam tu lah ya, sahabat. Saya nak pergi buat ice cream. I'm back. Sorry ya. Saya ni macam ni lah. Mak-mak kan, kita mengutamakan anak kita juga ya. Okay, sahabat-sahabat kita macam ni ya. Macam ni. Back to the ice cream pembuka selera. Ya Allah, anak aku kan, I know aku tak faham ya. Bangun pagi ice cream. Bangun pagi ice cream. Tak tahulah nak buat macam mana. Dah dia nak ice cream, kita bagi. So macam ni ya sahabat-sahabat kita. Sekiranya kita nak memilih ya pekerja ya, pilihlah yang berpengalaman. Macam ni, mungkin lepas ni kan you orang nak ada macam bisnes sendiri ke apa, you mesti pilih orang berpengalaman. Kalau untuk tugas yang junior, mungkin you boleh pilih orang yang baru, maksudnya orang yang pointer tinggi ke apa, boleh lah ya. Tapi kalau betul-betul you nak execute the work, nak buat benda tu jadi jaya, you memang kena 2 kali 5 dengan anak you, sama lah ya. You kena pilih orang yang berpengalaman. Sebab kita boleh tengok engineer lawan dengan orang yang biasa buat construction ya. Maksudnya level tinggi sikit lah ya. Dia dah 20 tahun. Tak boleh lawan punya. Orang itu engineer, kontraktor yang apa kelas tinggi lah, ada PhD lah. Tak boleh lawan ya. I seen the thing. Even untuk kita punya teknologi ya. Teknologi part. Orang ada PhD dalam Java language, programmer. Tak boleh lawan dengan orang yang hanya dia lulus ala-ala kadar je, tetapi dia dah well experience ya. Dia punya quality tu, quality pengalaman dia tu sangat saya hargai. Betul. Sebab orang kita nak tengok pointer tinggi. Tapi lepas tu ujian sahsiah pun tak ada ya. Nikmi, terima kasih join kita. Ya, betul. IQ maksudnya benda-benda pendidikan boleh diajarkan ya. Tetapi EQ, lepas tu expertise, lepas tu minat ya. Dia memang tak boleh diajarkan. Jadi JLC Malaysia ni macam biasalah, orang hebat-hebat. Sebab tu boleh buat pelaburan dekat Nepal rugi 6.9 bilion. Macam tu sahabat tu. Sebab tu lah boleh ambil duit dari E-Thailand Burger ya. E-Thailand Burger, dia punya page, website dia hanya satu keping, tiada maklumat apa-apa ya. Itulah geng-geng for flat. Geng-geng for flat ni dia jangan sahabat. Flat negara kita dibuatnya ya. Sebab dia tak tahu apa itu realiti corporate yang sebenarnya ya. Dia acah-acah pandai, acah-acah bijak, pergi situ kena con, pergi sini kena con. Aziata dengan Malaysia, di Malaysia Telenor kena, sana pun kena lagi. Aduh. Itulah sahabat-sahabat kita ya. Sebab macam ni ya. Orang ni kan, dia sebenarnya diberi surat tawaran ya 3 bulan. Lepas tu tiba-tiba dia kata tak boleh sebab you punya pointer bawah 3. Sedangkan orang ni ada experience 17 tahun, dia ada IR.
Ya. Geng-geng terbalik, betul. No, sebab macam ni. Kita tak nak peduli. Dalam dunia bisnes, kita tak nak tengok you pointer 1000 ke, you pointer juta ke. Yang penting you bring the good result, ya. Tapi janganlah pula bagi bagi maklumat kelayakan palsu. Takkan tak tahu, sahabat. Buat-buat CJ palsu, buat kelayakan palsu, ya. Macam tu. Itu pun masalah juga. So that's why kita kalau nak test, ya, test dengan ujian yang memang memerlukan dia ni ada pengalaman atau ada potensi untuk buat benda. Kalau tidak, baik tak payahlah, ya. Jangan kita rugikan masa kita dengan orang-orang macam ni. Tapi itulah, sahabat, ya. Kita sebenarnya tidak boleh menilaikan orang, ya. Menilaikan orang dengan hanya dia punya pointer. Kak Arif punya pointer pun tak bagus, ya. Bukan tak bagus lah. Tapi you tahulah Universiti Melaya zaman Jepun dulu bagaimana nak lulus pun bagaikan tak boleh nafas. Hanya 2-3 orang yang ulat buku aja, ya, pointer bagus-bagus, ya. Kita orang yang geng-geng hippie ni tak payah cerita lah, ya. Macam tu. Waalaikumsalam. Sebab macam ni, ya, pointer tu kalau you rajin duduk membaca semua okey lah. Macam kita ni kejap situ, kejap sini, kejap overseas, kejap itu, ya. Tapi boleh lah, ya, boleh lah tahan juga. Sebab UM tu nak lulus, Universiti Melaya undang-undang ni nak lulus tu pun satu kejadian alam, ya. Tapi all my professional year punya paper sangat bagus lah, ya. Sebab tahun tu saya agak concentrate berbanding tahun lain. Okey. Lepas tu kita pun nak cerita apa tadi? Okey, kita cerita lah, ya. Kita cerita konsep hearsay evidence lah, ya. Apa ni? Konsep di mana, ya, dekat mahkamah sekarang kan. Aku tengok semua tu kan. Apa yang berlaku dekat mahkamah, ya. Dia boleh memberi exception. Sebab korang kena faham, ya. Fashion Valley kita dah cerita, ya. Nanti Kak Ra update, ya. Fashion Valley kita dah cerita. Fashion Valley tu adalah satu cerita yang sebenarnya menunjukkan orang kita ni kalau jumpa duit terus acah-acah kaya. Semalam saya 2 kali interview PTD tak lepas. Ada tip tak? Biasanya kau kena ada kabel juga. Kalau sekadar kau buta-buta macam tu, kau tak akan lulus. Macam tu. Biasa, Kak Ru cakap yang benar je. Saya bukan nak kata korang semua ni berdasarkan kabel. Tapi korang kena tahulah. Tipsnya adalah kabel, ya. Jangan marah, ya. Aku cakap yang benar je. Kalau kau tahu nobody, tengok ni Kak Ru sendiri, ya. United Nations aku buat projek untuk negara-negara orang. Aku bangunkan negara orang. Balik sini, kalau aku tak mau pakai kabel, memang aku tak akan dapat apa-apa pun. You pakai kabel pada awang adik. Iba. Macam tu. Sebab dia ada kata PTD dia sendiri, ya. Bukan kabel kecil, tapi kota kau. Kota untuk you. Lau pakai kabel kena bagi rasuah ke tak kot? Mana dia bagi rasuah? Aku tak tahulah. Dia biasa bagi kepada anak beranak. Salah kabel ke Kak Roy? Bukan Datuk Awad. Itu saudara. Malah nak sebut. Ya, kata PTD ada. Korang tak tahu ke? Ada. Korang ni ketinggalan zaman. Nanya Pak Karim. Memang sahabat-sahabatku. Macam tu, sahabat. Macam ni, sahabat. Tak payahlah kerja PTD. Kalau kau kerja PTD semua, nanti kau akan terjebak dengan benda yang tak betul.
Itu je. Tu dah pakai kabel, sekarang fiber optik ya. Tak ada sahabat-sahabat ya. Ni Kak Arun nak ceritalah kan. Berdasarkan kes yang berlaku dengan yang Datuk Seri Najib ni ya. Sebenarnya saya bacalah satu perenggan apa yang Colin kata, Datuk Colin kata ya. Datuk Colin kita sekarang bercuti. Good morning Datuk Colin. Jauh ya Datuk Colin kita cuti. Sebab dia pun stres juga ya. PTD, korang tak tahu PTD ada geng-geng dia. Kau kerja PTD kejap, lepas tu 5 tahun 7 tahun kau keluar dengan kereta mewah, rumah mewah, apa mewah. Aku sendiri tengok kawan aku macam tu. Macam tu sahabat-sahabat kita. Kita nak ceritalah apa konsep-konsep hearsay ni kan. Macam rumor-rumor, macam ni gosip-gosipan, bawang-bawangan dia pun sekarang dah boleh diterima lah dekat mahkamah ya. Sebab ini berdasarkan apa yang berlaku dengan kes Datuk Najib hari tu. Datuk Colin kata ya, the defence submitted the evidence given by the prosecution witness were inadmissible on the ground of offending hearsay rule. Prosecution on the other hand submitted those communication may be admitted under certain well recognized exception to the rule. Lepas tu dia tengoklah evidence act ya, akta keterangan. Okey. So lepas tu apa yang berlaku? Hakim terima keterangan mereka kerana atas dasar relevant. So ingat, kalau kau membawang-bawang pun keterangan kau pun boleh diterima, insya-Allah. Okey? Macam tu. Lepas tu konon-kononnya sebab mereka percaya itu adalah instruction yang benar. Okey. Lepas tu okey, sebab macam ni ya, dia jadi masalah isu hearsay ni sebab Datuk Azli alias ya mati dalam helikopter crash ya pada 4 bulan 4 2015 ya. Macam tu. Lepas tu Terengeh dengan Nik Faisal Kamil, semuanya di-charge ya, dengan tidak ada di sini pun dia orang di-charge ya. So basically ya, perbualan mereka dengan this Amhari ya, yang ialah dia orang beli-beli rumah, dapat duit jolo semua tu kan. So jadinya perbualan tu dia kata dalam komunikasi bisnes mereka, jadi bolehlah diterima. Macam tu lah, maksudnya sumber yang mengatakan tu dah tak ada. Satu mati, okey. Lepas tu satu hilang, dua tu hilang, tetapi tetap juga diterima ya. So lepas tu jadinya benda-benda macam ni lah yang menyebabkan hakim kata okey lah, dia terima lah ya, dia terima. Sebab dia kata establish lah, dia kata applicable ya in ordinary course of business. Sebab dia kata ini perjalanan 1MDB yang biasa. Bagus kan? Bagus kan? Datuk Colin tak apalah nak buat macam mana dah, dia guna kes-kes macam ni ya. Lepas tu communication yang dibuat oleh ya, dibuat tu tidak boleh didapati, tidak boleh diterima sebab dia memang related to 1MDB. Okay, so dia masuk dalam exception lah, walaupun kau dengar daripada orang ketiga. Maksudnya Jolo cakap pada Nik Faisal cakap kepada Azlin, Datuk Azlin, lepas tu Datuk Azlin cakap pada Amhari, maka Amhari punya perkataan tu tetap boleh diguna pakai. Macam tu sahabat, bahaya tu sahabat kita. Mampulah kita sebagai bos-bos ya. Kakak boleh tak jadi pengawal bela Datuk Najib? Saya bahagian intelijen, saya boleh buat. Tapi kalau nak jadi pengawal bela tu kena panggil lah geng-geng saya lah ya. Geng-geng ganas saya tu. Yang mendakwa, yang mengcross saksi tu sampai mati tu, Datuk Azul Stroke. Lepas tu beberapa orang lah ya. Sebab macam ni ya, sebab untuk defend ni you can no longer guna isu yang dibawa oleh tu tanpa bukti ya, tanpa bukti. Sepatutnya tak boleh. Tapi dah dia nak guna exception.
dia nak guna pengecualian? Sebab kena faham ya, hakim mempunyai inherent power. Inherent. Kuasa semula jadi. Macam yang di Pertuan Agong ada inherent power. Tapi dia nak masuk juga You Mobile, ambil saham You Mobile lah. Apa? Aku pun tak faham. Okay. So hakim ni ada inherent power. Ada inherent power. Ada kuasa semula jadi. Jadi dia boleh menentukan kes ni masuk dalam pengecualian atau tidak. Dia hakim kuasa, tapi inherent power ni dia macam kuasa dia tidak terbatas ya. Dia boleh membuat pengecualian. Macam tu. Ini kita sedang cakap pasal konsep hearsay ya, yang diterima masuk dalam kes Datuk Najib ya. Macam itulah kita cakap mengenai konsep hearsay supaya jadi pengalaman dan pengajaran pada kita. That's why bila you buat apa-apa, you tak boleh, you can delegate but you can never abdicate. Masalah Datuk Najib buat kesalahan besar adalah dia abdicate benda tu. Dia percaya buta-buta ya, tak boleh. Kau jangan percaya orang yang mulut manis dan orang yang nak bermewah-mewah, okey. Dia punya lagak tu lain macam semua. Tak boleh sahabat ya, tak boleh. Macam tu. Lepas tu dokumen ya. Dokumen yang tiba-tiba muncul sahabat. Juga diterima masuk. Dia memakai rule yang sama. Macam tu. Sebab dia kata in the ordinary business course. Maksudnya ordinary, maksudnya benda biasa. Maksudnya dia dengar the chain of rangkaian ya. Maksudnya dari atas ke bawah. Tapi aku heran 1MDB ni kan bukan ke satu projek yang besar. Takkanlah tak ada sistem yang recorded ya. That's why sahabat-sahabat, sekiranya anda jadi menteri, anda jadi penjawat sesuatu jawatan yang besar, please follow SOP. Supaya anda tidak mudah diimplikatkan. Kalau kena ada mesyuarat, semua kena hadir. Tak ada excuse nak mesyuarat dekat Bangkok, nak mesyuarat dekat Abu Dhabi. No. Macam tu sahabat. Tak boleh. Tak boleh sahabat ya. Sebab macam ni, kau punya relaxation terhadap peraturan, itulah yang akan menjerat kau. Orang masa sayang, yes. Orang masa tak sayang, dia tikam kau. Dan ingat ya sahabat-sahabat, bukan semua orang is your friend. Orang tu mungkin jadi pekerja kau, tapi sebenarnya mereka dengki. Mereka berkomplot untuk menjatuhkan kau. Kena faham konsep tu. Percaya, trust nobody ya. Percaya, you jangan percaya pada orang. You jangan percaya. That's why saya terselamat daripada terlibat dengan kes kartel baja. Kenapa? Ayunawi ada dekat sini sebab saya ikut SOP. Kalau tidak dengan saya juga ke dalam dekat dari kemarin ya. Dekat SPRM. That's the thing. Benda-benda ni ya sahabat-sahabat. Tak boleh. Grab pergi Singapura bukan sebab termasik bagi dana ya. Bukan termasik bagi dana. Bukan masalah termasik bagi dana. Sebab bukan dulu korang tuduh Grab tu Rosmah Mansur punya. Sekarang mana penuduhnya? Macam juga LCS. Dulu dia orang kata itu adalah Rosmah Mansur dengan Najib. Sekarang apa cerita? Ya Allah, jahatnya lidah manusia ni. Tuhan je yang tahu ya. Grab. Okay, you orang nak tengok Grab punya pemegang saham. Okay, jap Grab. Kita senang. Okay. Grab Holdings Limited ya. Okay. So sekarang saham dia naik turun ya. Profit, totality, short available, ratio.
Sekarang tengok dia punya tu, dia membangun ya, dia ada trajectory. Kalau dia jatuh pun dia tak akan jatuh banyak ya sahabat. Okey, benda macam ni ya, kita tengok siapa shareholder dia. Tiger Global Management, Invesco, Capital Research Global Investor, Hanwha Asset. Kejap kita masuk market screener ya. Kita masuk market screener. Okey, sekarang harga sesaham dia ya pada pagi ini ya, harga sesaham dia 4.07 sen US dollar ya. 4.07 sen ya. Dia ada sedikit penurunan ya. Okey. Okey, Southeast Asia jap. Kita kena baca. Okey, sales dia pada 2002 turun-turun, sekarang dah mula naik sikit ya. Sebab okey, CEO dia Anthony Tan, Peter Oy, Sultan Paradita, Alexander Hugate, Chin Yong Eng. Okey, David Loh, shareholder. Okey, ini kita kena tengok ya, Grab punya shareholder. Okey, saya kena baca dari sini ya sahabat. Sebab korang jangan buat spekulasi. Sebab tu dulu ramai yang tuduh Grab adalah milik Rosmah. Tapi sekarang tak ada pun. Mana ada, Grab bukan milik Rosmah sahabat-sahabatku. Itu dia orang tipu je. Tak tahulah Malaysia ni boleh percaya benda macam tu ya. Okey, sekarang kita baca daripada market screener yang terkini ya. Okey, Uber Technologies, dia beli saham Grab 13.95%. SB Investment dari UK ya, dia beli sebanyak 10.6%. Toyota Motor Corporation, okey. Lepas tu Morgan Stanley Investment, okey. Kau kena faham lah ya. Lepas tu BlackRock Advisory, Mitsubishi, MUFG, Wellington, Tiger Global. Semua dari US ya. Majority dari US. Dari China hanya Didi ya. Didi Investment. Macam tu saja sahabat-sahabat. Yang korang kata Temasek tadi tu macam mana? Sebab tu saya kata you jangan sebab Temasek bukan, not even the main. Kalau main adalah Uber Technology, diikuti oleh SB Investment, Toyota, Morgan Stanley, BlackRock semua, Didi Global ya. Kita tengok SB Investment is equities ya. Okey. Uber Technology, Morgan Stanley. So macam tu sahabat-sahabat kita. Kita jangan tuduh-tuduh ya sahabat. Jangan main tuduh-tuduh sebab apa yang dituduhkan itu tiada kebenarannya. Sebab Grab pergi sana bukan sebab Temasek bagi funding besar ke apa. Tak ada. Sebab policy dan Grab dia nak grow. Kalau dekat sini, cuba kau tengok syarikat yang dibiayai ya. Yang dibiayai oleh Khazanah. Boleh tak dia orang grow? Tak boleh. Sebab kita banyak benda internal orang kata nonsense yang sedang dibuat dalam negara ya. Macam tu. Ya, kena off comment lah. Sebab korang merapu-rapu, kadang-kadang cakap merapu-rapu. Dia tak boleh macam tu sahabat. Sebab kadang-kadang kita ni bercakap kena guna fakta. Kena guna fakta. Ya. Sebab kita tengok dalam Grab Mitsubishi ada. Okey, China dia punya pegangan sangat sikit ya. The rest is American, UK and Japan. So kena faham. Kita tak boleh macam pandai-mandai. Ya Allah. Kita jangan mandai-mandai sahabat-sahabat kita. Sebab kalau mulut kita terlampau lancang ya, kita akan membusnahkan semua benda yang berlaku. Tengok ya, Series A ya. Dia punya funding ya. Korang kena tengok funding session dia. Dia bermula daripada Series A. Siapa yang mula-mula sebab dia nak besarkan company dia perlukan funding ya. So dia dapat Vertex Ventures.
Lepas tu 2014. Lepas tu 2014 Mei dia dapat GGV Capital Kunar. Okey. Lepas tu Oktober 14 Tiger Global Hill House Capital. Disember 2014 dia dapat besar punya tu. Sebab tu dia boleh grow sebab dia dapat 250 million daripada SoftBank. Okey? Salam. Cakap tak guna fakta-fakta. Memang. Okey, lepas tu sahabat, Chinese Investment Corporation, DD, yang kita sebut DD. Tapi DD itu is a American based company ya, walaupun China, nama dia China. Dia bagi 350 million, okey? Lepas tu SoftBank bagi lagi 750 million, okey? Lepas tu 2017 SoftBank dan DD bagi lagi up to 2.5 billion. Lepas tu HSBC bagi lagi 700 million. Okey, 1 billion Toyota. Habis kau ingat macam mana? Macam mana mereka tak boleh grow? Dia orang ada billion. Tengok kita Touch 'n Go, ada kita boleh grow ke mana-mana? Tak adanya, takat-takat Malaysia je, jago kampung semua. Sebab orang kita tunggu duit, nak makan duit percuma. Orang bangsa lain, sorry to say, kita nak buat duit. Sebab tu aku dengar semualah funding dekat Malaysia ni, aku tak boleh go along. Sebab dia orang nak makan duit yang dia orang bagi pada kita. Modal tu mereka nak makan. Mereka tak reti ya untuk bantu kita untuk grow. Tak ada. Matilah kau. Kalau kau harapkan mereka, melengkuplah kau ya. Bukan China pandai berniaga. Tidak. China ada komitmen. Semua bangsa pandai berniaga. Tapi China ada kesabaran untuk tunggu. Mak Saleh ada kesabaran untuk tunggu. Bangsa lain ada kesabaran untuk tunggu. It mean they get the money, dia bagi grow, dia sabar untuk petik buah. Dan dia bagi baja pada buah. Dia bukan bagi racun pada pokok. Macam tu. Sebab orang kita, kalau dia bagi duit dana, nak kena belanja dia, nak kena belanja bini dia, dia nak main golf dekat Dubai, this and that. End up, kalau bagi 1 juta, kita hanya dapat guna 500k. Bagaimana kita nak memberi impact? Tak akan boleh memberi impact punya. That's why orang Melayu buat bisnes takat jago kampung. Even kalau perangai Malaysian, even YTL, you tengok YTL hebat-hebat dia pun kuat-kuat Singapura, kuat-kuat tu je ya. Tapi cuba you tengok. Hari tu sampai dia orang bertaki. YTL ke mana tu? Yang bertaki dengan kasino dan dekat luar negara dengan US. Kau jangan main-main. Kau ingat kau boleh pusing ya? Macam tu. YTL bukan YTL, Berjaya. Berjaya Group. Saya retrieve ya, Berjaya Group. Apa jadi? Tu, kes defy-kan dekat mahkamah dekat Florida kot. Florida ke California, aku tak sure lah benda tu, tapi kita ada dalam video kita yang lepas. So nanti korang tengok. That is the mentality of Malaysian. Tapi kalau orang tu betul-betul orang bisnes, dia akan keluar daripada Malaysia, dia akan grow. Sebab kalau kau duduk sini, gitulah perangai kau ya. Kau hanya tunggu nak mencakau daripada kerajaan. So that's it. Memang tak boleh. That's why saya tak ambil pendanaan. Sebab banyak benda saya tak setuju dari dasar. Contoh yang ke dalam kemarin tu. Padahal aku boleh je. Okey, bersetuju semua. Lepas tu dia orang bagi duit dan aku happy. Tapi tak boleh. Kita tak boleh berurusan dengan orang yang tak faham perniagaan. Sebab mereka bukan nak grow the perniagaan. Mereka hanya nak gunakan benda tu sebagai utility, sebagai tool, sebagai medium untuk mereka dapat duit. Bukan untuk grow duit. Sila hari bulan mereka racun kita pula ya. Macam itulah sahabat-sahabat kita. Kau kena faham ya. Aku duduk sini 5-6 tahun, aku faham lah. Ya, sini kena suap dulu. Ya, memang kau hajar. That's why kita tak boleh percaya. Ingat, benda-benda yang dimulakan dengan rasuah tak akan berkat ya. Tak akan berkat. Lepas tu korang tengoklah macam mana hinanya perangai-perangai orang kita ya. Saling memaki, saling gitu, saling gini. Grab dulu dituduh Datin Rosmah punya. LCS dituduh Datin Rosmah dengan Najib lah.
Siapa yang memilik negarakan BNS sekarang? Dan siapa yang chairman hari tu? Siapa yang jadi group CEO? Sekarang semua duduk bersekongkol. Seorang jadi pengarah komunikasi strategik, seorang jadi menteri pertahanan. Habis cerita. Macam mana? Saya pun tak tahu. That's why kita punya group ni ya, sahabat-sahabat ya. Sebab tu kita punya grup ni untuk ubah pemikiran ya, supaya kita sedar kita jangan buat dan ulang kesalahan-kesalahan yang orang lain buat. Pemberi ya, lepas tu orang yang membantu, facilitator ya. Memang sebenarnya tak payah rasuah, memang kita susah, tapi sabar aja. Macam saya susah sebab kita. Tapi sebenarnya projek dengan Malaysia ni aku tak buat. Aku buat projek overseas sebab tak perlu bagi rasuah ya. Dia akan tengok kita punya kekuatan kita ya. Kekuatan kita sama ada kita mampu buat atau tak mampu buat ya. Dekat sini dia lebih kepada tengok apa ni? Tengok ke kabel langkau ya. Ke kabel langkau dan potensi kau untuk bagi rasuah kepada mereka. Sebab terlalu parah ya. Sebab tu saya kata kita nanti 33 bulan kita undilah orang yang selayaknya. Dan kita jangan mendewa-dewakan ahli politik ya. Macam tu. Lepas tu ada orang kata, habis Kak Ros kau nyokong Najib Razak. Tak ada, aku sokong tu sebab ia dari segi undang-undangnya nampak pelik. Manakah mungkin orang boleh nak membuat satu perkara yang melibatkan pendanaan yang begitu besar ya. Hanya satu orang saja yang kena. Dia buat semua-semua ke? Aku heran. Sebab kalau dia tu betul-betul mastermind ya, dah lama dah DOJ implicate dia. Switzerland pun implicate dia. Macam tu. Tapi walau bagaimanapun kita pengamal undang-undang, kita tak ikut emosi, kita hanya bercakap. Lepas tu kau tengoklah dekat Twitter, ramainya orang maki aku sebab dekat Twitter ni banyak saitro berbayar ya. Macam tu. Sebab dekat sana memang dia orang bercakap seolah-olah mereka ini semua lawyer. Mereka ni lawyer expert, ngalahkan aku yang puluh-puluh tahun punya pengalaman ya. Macam tu. Tapi kalau dari segi corporate-nya, memang apa yang berlaku, benda yang sebesar ini dia tidak mungkin dijalankan dan dilaksanakan oleh satu orang. Dia mesti ada komplot ya. Macam tu. Sebenarnya saya benda-benda terkaitkan dengan mahkamah, saya bolehlah bagi bagi pandangan sebab kita ni bukan satu orang yang macam pilih kasih, tak ada. Kalau betul-betul lah, kalau salah-salah lah, nak buat apa. Ya, pernah tak anda ingat yang kes Pejana tu? Sorry to say ya, kes Pejana tu sahabat, orang yang nak bagi rasuah tu adalah orang yang sama. Dia di mana-mana projek dia ya. Dia di mana-mana, semua dia ada ya. Tapi dia tak kena je. Pemberi rasuah pun kalau hukum kerat tangan, pemberi dan penerima kena kerat tangan dua-dua. Barulah masalah selesai. Ini tak ada. Kau lindungi pula pemberi rasuah tu di bawah whistleblower. Maksudnya pemberi maklumat. Aduh. Lepas tu ada pula yang bagi insentif. Okey. So macam mana rasuah nak selesai? Sahabat-sahabat kita ya. Lepas tu yang kes Datuk Najib lagi ya, Datuk Pauline kata credibility of prosecution witness ya. Dia kata kan sahabat-sahabat kita, sebab mereka ini dia kata ya ini, it is important to bear in mind that at the end of the day, these witnesses were not the one on trial and notwithstanding the allegation against them. Sebab mereka tidak didakwa. Okey sahabat-sahabat, semua saksi-saksi itu tidak didakwa. Jadi secara automatiknya ya, mahkamah mendapati saksi ini adalah saksi yang kredibel dan menerima keterangan dan percakapan saksi tanpa keraguan. So, macam mana? That's the thing. Orang yang guna pasport palsu, tak ada masalah. Orang yang ambil duit jolo, terang-terang mengaku, tak ada masalah. Orang yang laki dia gitu gini, tak ada masalah. So,
Jadi mereka adalah saksi yang kredibel. Bila saksi kredibel ni, sahabat, macam itulah ya. Macam itulah keterangan mereka diterima. Okey, lepas tu ya. Lepas tu dia kata ya. Okey. Dia orang kata Section 114 Akta Keterangan 1950 Adverse Inference ya, dengan tidak memanggil Ashwin Jetrathan Waliram, Tan Sri Lodin Wok Kamarudin, Tan Sri Nur Muhammad Yaakob. Okey, dia kata ya, dia kata tidak ada keperluan untuk panggil-panggil mereka tu. Thank you korang yang hantar love give rose pada Kak Ros, betul Kak Ros hargai ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Okey, dia kata, hakim kata ya, Datuk Colin kata benda tu tidak memberi kesan. Semua. Thank you. Azman Idris is kawan saya ya. Kawan saya. Kita dah lama kawan. Sometimes dia ada, kalau benda-benda susah sikit tu, saya ada minta tolong dia juga ya. Sekarang Alhamdulillah kita dah bersama semula ya. Bersama semula. Sahabat-sahabat. Sebab itulah sahabat, macam ni, kita ni jangan buat kerja dengan mempercayai orang. Masalah Datuk Najib ni, aku nak garuk kepala dia. Whatever it is ya, kalau dia percaya pada orang yang salah, inilah jadinya. Ranking rasuah hari tu ada cakap lah. Ranking rasuah. Sebelum kita sebut ranking rasuah, Kak Rom minum dulu. Ranking rasuah kita macam biasalah. Hai Kenny. Kejap kita check. Sebab Datuk Azalina dia jadi apa ni, pengerusi ya, untuk corruption. Untuk corruption. LCS tu bagaimana? Benda paling penting. Tak ada pula korang nak dia orang nak bising ya. Sekejap ya, Kak Ros sedang tengok ni. Dia kata improve ranking ya. Improve. Dah dari nombor 50. Transparency International. Sekejap ya. Mamu kata, dia dalam bahasa Inggeris lah, saya terjemahkan ya. Dia kata Najib tidak naif. No, sekarang ni bukan kita mempersoalkan isu itu. Kita tidak mempersoalkan isu itu. Isu itu tidak pernah Kak Ros bincangkan. Kita tidak pernah tu. Nak tanya Mamu, ada tak Mamu pergi mahkamah? Sebenarnya kalau dengan jumlah yang besar tu, Mamu ingat seorang Datuk Najib boleh buat. Seorang je ke boleh buat tu, dengan jumlah puluh-puluh bilion tu. Satu orang ke boleh orchestrated benda tu, Mamu? Suatu orang ke? That's why. Kalau Kak Ros tak kata Datuk Najib naif. Tak ada. No. Tak ada. Aku tak pernah kata benda tu. Jangan. Don't put your words in my mouth. I never said that. Sekarangnya isu, benda duit besar macam tu, satu ekor je ke boleh buat? Bukankah mereka tu kalau Datuk Najib kena, semualah kena. Berjemaahlah mereka. Aduh. Tak boleh seorang. Jadi kalau nak dakwa sama-sama lah. Kenapa satu ekor? Kenapa chairman saja?
Mamu tak boleh mamu. I never say that. I never talk about Najib ini naif apa. No. You don't put your words in my mouth. Jangan. Oi, jangan mamu. Kita kawan-kawan juga. Tapi mulut you jaga ya. You tak boleh macam tu. Aku tak cerita benda tu. Konsep kita ni, kalau jumlah yang besar macam tu, tak mungkin satu orang yang buat, sahabat-sahabatku. Kalau semua masuk, siapa nak jadi saksi? Evidence. So you can implicate everyone. Macam tu sahabat kita. Sebab ada orang tanya tadi, kalau semua masuk, siapa jadi saksi? Bukti-bukti dan keterangan yang dikumpulkan oleh pihak pendakwaan boleh hantam semua, ya. Boleh bungkus keliling, tapau keliling, ya. Itu yang kena faham tu. Bukan Kak Ros. Kak Ros tak pernah cakap, ya. Ini mampu jual pasembo KK. Apa tu? Pasembo apa tu? Macam tu, ya. Sebab macam ni sahabat-sahabat kita, aku ni bukan pentaksub ahli politik, tapi aku ni bercerita dari segi undang-undang. Sebab nanti lepas ni orang yang menyakau duit kau orang, okey, dia orang berkomplot, seorang aja kena, lepas tu dia orang tu enjoy dengan the money, dan kau orang apa? Gigit jari. Sahabat-sahabat kita, ya. Sahabat-sahabat kita ni, kita nak tengok ni Malaysia Transparency, ya. Saya rasa mungkin mana ni dia duk cakap macam ni. The end. Tak ada, dia tak bagi apa-apa, dia tak bagi tahu apa-apa. Dia kata, ya. Dia kata, practice transparency with informative disclosure, improve accountability in public administration. Ini pandangan mereka lah, ya. Transparency International. So dia kata kalau ikut yang dekat sini, ya, kita bergerak daripada nombor 61 kepada 57. Jumlah negara yang ada dalam tu dunia tu 180, ya. So nampak ada sedikit peningkatan. Macam itulah sahabat-sahabat kita. Sekarang ni untuk tahun ini, ya, Melemel pun ada keluar juga. Dia kata, ya, kita berada di nombor 57. Okey, Kak Ron buka ni, ya. Ni, ya. Pun ada, ya. Pun ada. Okey. Sebab tu saya cakap, benda macam ni kita mempersoalkan. Aku bukan pendukung macam orang parti politik apa. Kalau tak pernah dapat apa-apa pun dari Datuk Najib. Nothing. I got nothing. Masa dia berkuasa pun, Kak Ron bukan duduk Malaysia. I didn't do anything. Kalau yang saya datang-datang tu sebab HQ untuk oil and gas tu dekat Malaysia, itu je. Kalau benda betul-betul, benda salah-salah. Sebab tu aku rasa syukur, Alhamdulillah. Sebab ketegasan aku, ya, dengan Abang PM. Yang 10 kali sekejap cakap Abang PM, ya, sampai aku stres. Aku kata apa kena dia ni nak cakap benda korporat, dia cakap Abang PM. Kalau tidak, aku pun ke dalam, sahabat, ya. Kemarin tengah hari, ya. Thank you Mas Jelly. Sebab kita tengok dekat Twitter, ramai yang maki aku, ya. Tapi tak apalah, aku dapat pahala. Aku Alhamdulillah. Yang maki aku tu, semoga kau dapat hidayah. Kalau kau tak dapat hidayah, dan demi RM2,500 sebulan sebagai cyber trooper, kau nak maki-makikan orang yang tak kenal. So maksudnya memang kau ni, kalau kau berlaku kesusahan ke, memang payah orang nak tolong kau, ya. Macam tu. Dapat salam dengan tu. Saya memberi you kena faham, saya buat projek dekat overseas, ya. Most of the time saya buat projek dekat overseas. Jadi, bila jumpa pemimpin-pemimpin negara dekat luar, masa kita ada mesyuarat presiden untuk projek, sebab projek United Nations, biasa kita mesyuarat dengan presiden, dengan Perdana Menteri, ya. So, dia orang sampaikan salam. Jadi, bila jumpa tu, yelah, saya pun menyampaikan salam saya. Salam-salam yang dah saya bawa tu, ya. Dah 2 tahun lebih, ya, saya tak bagi salam, ya. Tak sampaikan salam tu. So, saya sampaikanlah salam. Sebab korang percayalah, kau pergi mana-mana, kalau kau sebut Malaysia, orang memang kenal tun, ya.
Cyber trooper. Ya, low class. Sebab tu kau tengok dia orang maki aku macam-macam dekat Twitter. Tapi aku senyum aja ya. Orang macam ni silap hari bulan. Tapi dia orang tak tunjuklah muka sebenar ya. Dia orang tak tunjuk muka sebenar. Tapi kita orang dekat Twitter kita dah kurang ya, sebab sangat-sangat toksik ya. Lepas tu dia punya maki, dia macam saya malu sebab kawan-kawan saya dari overseas tanya ya. Sebab dia boleh translate ya. Dia kata kenapa orang Malaysia ni asyik cakap benda-benda yang vulgar ya. Kenapa dia orang tak fight dengan fakta? Okay. Bukan takut. Saya tak nak memalukan Malaysia di kalangan kawan-kawan saya yang sangat-sangat berkuasa dekat luar negara. That's it. Sebab tu saya pun macam malas aku dengan Twitter. Kurang. Tak apa Ainun. Nanti kita akan upload this one ya. Kita akan upload this one dekat saya punya YouTube ya, YT, nama kini juga ya. Ya. Tak ada sebab telang sebenarnya sangat memalukan ya. Sangat memalukan bila kawan-kawan saya dari overseas ya tanya, oh orang Malaysia ni macam ni ke? Memang dia orang memang tak akan fight dengan fakta. Dia orang tak akan ada konsep agree to disagree ya. Bersetuju untuk tidak bersetuju. Mereka maki, mereka carut, semua ya. Sampai tuduh aku LGBT pun ada. Itu fitnah paling besar ya. Itu memang aku tak akan maafkan dunia akhirat ya. Sedangkan aku ni, bila dia tuduh macam tu lah dia orang mula perasan. Sebab saya adalah one of those people yang menggerakkan movement ya, untuk menentang elemen LGBT. Because kita tahu elemen-elemen ini adalah akan memangsakan kanak-kanak ya. Jadi mereka, bila mereka tuduh macam tu, so these people yang dekat overseas, especially dekat UK, dekat US ya, dia orang tanya, apa yang berlaku? I cakap inilah mentality Malaysia. I nak cakap macam mana lagi? Dia kata, no, this is very bad. Maksudnya, dia orang tak ada intelligence langsung. Dia orang tak ada macam any grain of respect. Kawan saya kata, they don't have any grain of respect. Maksudnya, setitik sebesar zarah respect pun tak ada. So, saya tak nak memalukan bangsa saya dekat situ ya. Sebab mereka akan respon dengan komen yang tak elok macam tu. So, saya kurangkan aktiviti dekat situ. Sebab macam 2-3 hari sekali kawan-kawan akan tanya ya, apa yang berlaku? Oh, kenapa orang Malaysia macam ni? Memalukan. Ya, jatuh martabat kita ya. Jadi aku biar je. Sebab Kak Ros kurang dekat sana. Sebab macam aku tak nak all my friends dekat luar tu akan mempunyai impression yang buruk ya. Bukan saya cakap saya orang penting, tapi kawan-kawan saya, some of them dia orang memang Hollywood actors. Lepas tu dia orang philanthropist, keluarga Kennedy. Lepas tu dia orang geng-geng yang memang berkuasa. Jadi saya rasa sangat malu. Sebab bila yang the critical pointnya early this year lah ya, dia orang tuduh saya LGBT, pendukung LGBT. Lepas tu dia tuduh saya ni macam-macam lah. So lepas tu kawan-kawan saya pun tanya kenapa. Jadi saya pun rasa tak boleh. Kalau aku dekat sini, perbuatan mereka tu akan menunjukkan bahawa otak orang Malaysia ni memang otak sangat-sangat buruk lah. Sangat keji ya. Sangat keji. Ya, betul. So ya, saya tak peduli. Tapi saya malu ya. Sebab persepsi orang yang berkuasa dekat sana akan fikir, oh, orang Malaysia ni macam ni rupanya penilaian mereka. Penang. Ya, betul. Kita tak boleh macam tu. Sebenarnya kalau kita disagree, kita je cakap kita disagree. Kak Ros sangat simple ya. Kalau Kak Ros tak setuju, Kak Ros dia cakap, saya tak setuju ya dengan pandangan awak. Tapi saya tak ada akan cakap, oh kau babi, kau LGBT, apa-apa lagi. Semua carut saja. Sampai orang tengok, observe, kenapa? Sebab dia orang tahu, aku buat projek dekat overseas ya. Dan kita punya konsultan juga kadang-kadang kita call Profesor Jomo Kenyatta tau. Kak Ros kalau buat projek dekat Afrika selalu akan call Prof Jomo, kita nak buat gini-gini. Jadi lepas tu kita akan bincang sama-sama kawan kita. So benda spread, everybody know saya jenis orang yang bukan orang yang jahat ya. So bila orang duk maki my own people,
Orang Malaysia sendiri, orang Melayu kita sendiri duk maki saya. So, mereka mempersoalkan lah otak orang Malaysia ni kenapa? Macam tu. Macam tu. Mariam. Macam mana Mariam? Mariam cakap apa Mariam? Mana aku nak tengok Mariam cakap apa ni? Mariam, you jangan macam tu. Sebab you sendiri pun you sedang tunjuk bahawa you sedang mengkelaskan orang, ya. You sedang mengkelaskan orang, ya, sebagai setentik. You sendiri pun sedang tunjuk you punya keburukan akhlak you, ya. You jangan pandai-pandai mengkelaskan orang. You nak nafikan apa? Akhlak buruk apa? Orang tanya kenapa my posting, kalau dia orang tak setuju, dia orang tak lawan pakai fakta. Mereka pakai maki. Mariam, you ni I rasa kan aku block je lah Mariam. Kau tak payahlah duduk kat sini, ya. Macam tu. Terima kasih yang bagi heart semua. Terima kasih, ya. Sebenarnya macam ni, kita jangan mempuak-puakkan kita bila masa kita nak bersatu. Thank you Afatih. Sebab bila masa lagi kita nak bersatu, sahabat-sahabat, kalau kita tidak membersihkan hati dari kebusukan, ya, kita boleh jadi, mungkin orang tu boleh jadi cyber trooper, tapi dia bila dia menghujahkan sesuatu, dia hujahlah dengan cara yang baik. Jadi tidaklah aku nak menjawab dengan orang antarabangsa, ya. Cakap kenapa orang Malaysia ni jahat semuanya. Macam tu. Ambil semua ilmu untuk memilih. Betul-betul. Tak payah. Mariam tak payah. Saya tak suka sebab dia cuba mengkategorikan orang malakun lah apa. Kenapa? Apa masalahnya? Dia nak melawan saya punya fakta ke? Faktanya kau tengoklah bagaimana orang maki aku, ya. Bila aku cakap pasal Datuk Najib, siap cakap aku ni adik Kamala Harris lah. Lepas tu siap cakap aku LGBT lah. Aku tengok aku gelak, ya. Aku tengok aku gelak. Inilah level mentality orang kita. Sebab tu kita senang diperbodohkan, ya. Kenapa orang Melayu kita berpecah? Sebab kita ada masih lagi keturunan Sangkitol yang mudah diperbudakkan, ya. Dengan sedikit duit, dengan sedikit ketaksuban. Ya, sebab tu kita bukan isu macam kita ada cakap pasal Datuk Najib apa, tapi kita lebih kepada isu perundangan, ya. Kita bukan isu politik. Sebab tu saya tak campur soal apa-apa, tak ada. Kita isu perundangan, konsepnya, dan kita bandingkan sekiranya berlaku pada kita apa yang akan berlaku. Maksudnya benda berlaku pada kita, apa yang mahkamah akan buat. So this is the thing. Sebab dekat sini adalah golongan-golongan yang nak menyatu padukan rakyat, ya, bukan nak suruh rakyat jadi pentaksub. Macam tu. GLC memanglah Syafri, saya dah kata daripada 2000 GLC kita mesti hapuskan dan tinggal paling kuat 20 saja. Macam tu. Minda tak ada pelajaran. Tak ada, sebab mereka tidak faham, ya, ketaksuban mereka terhadap ahli politik. Mungkin satu hari nanti, ya, mereka akan membinasakan bangsa kita, negara kita, ya, sahabat-sahabat. Ya, betul. Nero kata apa? Tak suka jangan dengar, jangan duk masuk nak tunjuk kebodohan. Okey, bayangkan, ya, kalau kadang-kadang you tengok, ya, orang-orang presiden akan masuk, ya, tak kira dari negara mana masuk dekat kat rupanya room. Tu yang aku auto sopan, ya. So bayangkan kalau masuk tu tiba-tiba orang duk maki hamu. Kau orang ingat dia tak boleh translate? Dia kan translate, ya. Jangan memalukan, jangan menjatuhkan air muka kita, ya. Sebab tu saya tak suka, ya, bila orang sorry to say, ya, bila orang argue dengan Tun Mahathir dekat Twitter, dia maki. Aduh, saya cakap, ya Allah, kau tak suka dengan tu. Kau argue dari segi fakta. Kau argue dari segi kau punya opinion. Yang kau caci maki, name calling, this and that. Why? Sama juga dengan Datuk Najib, ya. Caci maki. Apa ke benda lah, ya Allah. Ya, betul. Taksub sampai tak dapat bezakan, ya. Tak dapat bezakan. Ini sangat menyedihkan, ya. Sangat menyedihkan sebab bagi kita, ya, setiap orang itu bukan mulia.
Kita sendiri bukan mulia. Kak Ros sendiri bukan mulia. Untuk jadi baik macam ni, betapa banyak benda yang kita sudah buat ya. Betapa banyak benda ya kita lalui dalam kehidupan kita. Kita bukan dilahirkan mulia. Jadi tak perlulah kita nak caci-caci maki orang. Kita tak bersetuju. Kita cakap, oh sebenarnya saya tak bersetuju sebab gini. Habis cerita. Macam tu. Okey, sebab kita ni sebenarnya sahabat, bukan Kak Ros nak suruh kau ni menjadi ekstremis. Tak ada. Aku nak suruh kau jadi nasionalis, bukan politikus. Kau jadi nasionalis lebih baik daripada kau jadi politikus. Sebab nasionalis, mereka berjiwa bebas, mereka merdeka dan mereka berdaulat. Politikus adalah orang-orang yang ibarat hyena makan bangkai. Di mana ada bangkai, di situlah hyena akan pergi ya. Dubuk ya, dubuk akan pergi. Jadi kita sebenarnya tak nak rakyat kita jadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Sebab kita kena sedar ya, diri kita sudah melukut di tepi gantang. Okey? Kau tengok Grab ya, Grab dari Malaysia. Okey? Tapi akhirnya dia pergi luar negara dan dia mendapat pendanaan yang besar. Kenapa? Sebab mereka ada satu mindset untuk berjaya. Orang kita pula, kita ada mindset untuk mengagungkan ahli politik. Itulah masalah kita. Kita nak rakyat kita berjaya. Ini masalah kalau you bukan ahli politik, you semua tak dapat, you tak akan disokong, you akan dimaki, dicaci. So, bagaimana? What is our direction? Apa direction kita? Direction kita nak jadi pentaksub ahli politik. Siapa naik pun kita akan taksub. Tak boleh macam tu. Mana boleh macam tu? Tak boleh macam tu kawan-kawan. Officer encounter ni 2 jam tadi ya Kak Ros nak bagi tahu. Iyo sahabat-sahabat. Telang. Saya sampai malu ya. Malu. Sebab orang tanya saya, kenapa orang ni macam ni? Saya cakap rakyat sudah dirosakkan dengan like obsession towards the politik. Macam tu. Okey, ni sahabat-sahabat Kak Ros nak bagi tahu ya, officer yang terlibat dengan counter setting ring transfer dipindahkan ya. Sahabat-sahabat. Ini berita ya, Kak Ros nak bagi tahu ya. 3 bulan ya. Port Dickson ya, immigration, penguatkuasa immigration yang ditangkap ya, on the suspicious of the ditangkap kerana disyaki terlibat dengan counter setting ya, telah ditukarkan unit. Okey, telah ditukarkan unit dan tidak lagi bekerja di KLIA International. Okey, so dia ditukarkan. Apakah anda gembira dengan kejadian-kejadian ini ya? Macam tu. So sebenarnya sahabat, tak guna je kau buat siasatan kalau mereka hanya ditukar ya. Thank you, selamat wife. Kau terlibat dengan counter setting, kau disyaki ya, dan kau ditukar. Disyaki bila nak buat pendakwaan, bila nak buat pensabitan. Ya, patutnya kena pecat, diberhentikan, diminta berhenti. Macam tu sahabat-sahabat. Sebab tu aku ucap tahniah kepada Azam Baki. Tapi kalau kau tak dapat pensabitan, kau just tindakan immigration pula tukar. What is this? Tak ada guna. Buang masa je. Pegawai-pegawai SPRM pergi gitu, pergi gini. Tak payah. Tak payah. I memang pun, siapa chairman? Berlakon aja. Ya, sebab tu saya kata, tangkapan banyak. Lepas tu orang panggil saya macam-macam. Walaun lah apa. Tangkapan banyak. Pensabitannya mana? Berapa? Tengok HRD Corp. HRD Corp. Tengok dia punya CEO. Masih lagi ada. Malaysia telah gagal secara sistemik ya. Ya, Farida, sepatutnya macam tu. Pendakwaan mana, pensabitan mana. Macam tu. Sebenarnya sahabat,
Kita ni sudah rosak secara sistemik. Sebab tu aku sekarang kalau tengok benda macam ni, sebab saya ingatkan this officer akan mungkin dia letak cold freeze dulu, tak boleh mana-mana, dikantung dulu, kau duduk rumah, kau muhasabah diri, sehinggalah kes selesai dan kerajaan mendapatkan pensabitan. Rupa-rupanya tak, just tukar je. That's why macam ni lah, you join lah kerajaan ya. You join jadi penjawat awam. You buat lah ya kesalahan jenayah apa ya. Tak apalah, lepas tu kau akan ditukar aje, paling kuat ditukar aje. Tak ada, tak perlu takut ya. Ini drama semua, drama. That's why saya cakap saya rasa bangga terhadap tangkapan, tapi please lah cubalah dapatkan pensabitan ya. Sebab HRD Corp tak ada apa. Sebab tu Khazanah semua, kau yang tak payah excited sangat lah ya. Pensabitan tu belum tentu lagi. Dan kita nak tengok ni, permodalan Bumi Putra Berhad tu, apa? Mereka akan dapatkan pensabitan ke tak? Kau tengoklah LCS, sebesar dan sepenting LCS, dapat pensabitan tak? Hanya satu pakcik tua yang kena, yang 80 tahun, yang otak dia mempunyai masalah degeneratif ya, sebab dia sudah terlampau tua ya. Itu satu orang yang didakwa. Habis kau ingat masalah tu, jenayah tu boleh berlaku ke kalau satu orang tu saja yang buat? Come on lah. Benda besar tak mungkin satu orang saja buat, sahabat-sahabat. Dia mesti ada chain of people. Tapi masalahnya tengoklah kita. Rakyat ni seolah-olah dianggapkan macam buta mata ke, buta perut ke, semua tak tahulah ya. Tapi kita ni diperbudakkan. That's why saya cakap 33 bulan nanti kita kena mengundi orang yang benar ya. Orang yang benar, bukan orang yang drama, bukan orang hipokrit ya. Dan kita pun ada orang kata ya, dalam Twitter dia kata pada saya, bodoh lah. Kau ingat Najib tu nak menang dengan doa? Bodoh, dia kata kat saya. Kau tak tahu ke senjata orang Islam yang terbesar adalah doa? Ya, memang kita sekarang tahap negara kita memang sangat memalukan, sahabat-sahabat kita. Sangat memalukan ya. Kau ingat kalau dekat Thailand, kalau dekat Myanmar, pegawai immigration buat macam ni, apa jadi? Apa jadi? Siapa yang benar? Tak tahu siapa yang benar. Kebenaran itu dia tidak datang dengan brand ya. Kebenaran itu dia tidak datang dengan politik ya. Dia datang dengan kebenaran. Kebenaran is kebenaran. You pusing macam mana ya, you balut bungkus dengan penipuan pun, akhirnya kebenaran tu akan expose. Sebab kebenaran ni dia boleh defend diri dia sendiri. Thank you lah. Ya, menteri. Lepas tu ada yang satu dari GLC sebab ada extramarital affair. Letak jawatan sahabat-sahabat. Sebenarnya Cahaya kata DAP, tak payah sebut parti-parti lain, tak payah sebut parti pun. Nature orang kita sendiri. Kalau kita dah tak nak benda, kita tak akan ambil. Kalau kita tu memang minat, sebab tu kita ambil. Sebab saya kata negara Islam, jangan. Orang yang mengaku-ngaku ni kadang-kadang kan, dia mengaku-ngaku je, tetapi spiritnya tak ada. Macam itulah Kak Rom bukan nak menyebabkan kau orang marah. Betul Al-Fatih, kebenaran pasti terungkap ya, sebab kebenaran akan defend diri dia sendiri. Kebenaran tak perlu apa-apa ya, akhirnya akan terungkap juga. Jadi macam itulah sahabat-sahabat kita ya. Makanya korang janganlah sedih ya. Korang janganlah sedih, di mana pegawai-pegawai tersebut memang macam itulah. Dia orang ditukar sahaja ya. Dia orang ditukar sahaja. Jadi tak payah excited sangat ya. Tak payah excited sangat. Barang buruk mesti disimpan untuk dibuat jadi baja toksik ya. Melayu sedang dipecah belahkan oleh siapa? Jangan salahkan orang. Satu jari menunding ke arah orang, tengok macam Kak Ros. Satu jari tunding kat korang. Ni. 3 jari tunding kat diri sendiri. Macam tu.
Kita tengok apa yang berlaku ya. Okey, 9 minit tadi ya. Dato' Sri pergi China lagi ke? Bila nak pergi Australia? Ya, mudah dibeli. Uteh, saya setuju. Saya setuju. Terima kasih Adan. Okey, sahabat-sahabat kita, Perdana Menteri kita PM. Kak Ros baca dekat sini ya. Baru masuk 4 minit tadi ya. PM melakukan lawatan kerja 4 hari ke China mulai 4 November. Dari ni, ini 4 minit tadi ya, dia pergi China ya, 4 hari ya. Belum bermula lagi cuti dia tu. APEC tak amanah. Bukan tak amanah. Setiap rakyat Malaysia yang tidak menjalankan tugas dengan betul, jujur dan berintegriti adalah pengkhianat. Dan setiap rakyat yang bersekongkol dengan pengkhianat adalah pengkhianat paling besar. Sebab kau yang enablekan benda tu ya. Muhammad Badrul. Itu aku gelak je. Itu orang tak kerti politik. Dia tak faham orang nak membendamkan bapak dia. Itu I malas komen ya. One minute ya. Okay, now we get the rooster here. Okay, now you get it. This works? Yeah, it should be working. Okay, terima kasih Telang. Terima kasih sahabat-sahabat. Okay, sahabat-sahabat kita. Sebenarnya komen mengenai Yana terima jawatan tu saya tak nak komen sebab itu tak ada terkaitan dengan undang-undang. Tapi dari segi protokolnya, you tak boleh terima lah jawatan tu, sahabat-sahabatku. Kau macam mana? Okey, kita nak cerita. PM Datuk Seri Anwar Ibrahim akan melakukan lawatan ke China bermula 4 hingga 7 November atas jemputan Mr. Prime Minister Li Qiang untuk menghadiri Expo Import Antarabangsa China yang ke-7 ya di Shanghai. Waalaikumsalam. Ya sahabat-sahabat kita, nak buat macam mana ya? Orang kita mudah terpercaya fitnah. Okey, lepas tu ya, dengan sini ya, menurut kenyataan Kementerian Luar ya, Ahad ya, pada 3 November. Hari ni lah ke? Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honor di Expo tu pada tahun ini. Country of honor. Ukraine datang kemarin. Okay. Sebelum ni kau dah pergi China, sekarang pergi lagi. So, I tak tahulah. Hati-hati. China lagi. Zulfling. Yelah nak buat macam mana ya. Korang tap-tap love. Lepas tu Kak Ros, pukul 11 Kak Ros nak off ya. Macam tu sahabat-sahabat kita ya. Lepas tu dia akan diiringi oleh Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Perdagangan dan Industri Zafrul. Lepas tu Menteri Sumber Manusia Steven Sim, Chi Kiong, Steven Sim lah. Lepas tu dia kata semasa di Shanghai, Perdana Menteri dijadualkan mengada pertemuan 2 hala dengan Li Qiang bagi membincangkan perhubungan berapa ratus kali kau nak pergi satu tempat ya? No. Berapa ratus kali kau nak pergi satu tempat? Dari ni ketawa. Aku heran. Satu negara berapa ribu kali kau nak pergi? Menteri kau semua pergi. Pergi dan pergi dan pergi dan pergi ya? Aku heran. Okay. Sebab sahabat pukul 11 Kak Ros dah nak pergi. Nak pergilah. Maksudnya nak macam mungkin kita orang tak tahu nak breakfast apa hari ni ya. Ya. Tak ada. Sebab tidak logik kan. Bukankah hari tu dah meraihkan dengan Agong bawa orang YTL apalah.
dengan apa ni, Anthony Loke dekat sana, komen balik. Menteri dah pergi. Berapa ribu kali kau nak pergi negara China? Ya. Is agak pelik sahabat-sahabat. Agak pelik. Berapa puluh ribu kali kau nak pergi negara China? Macam tu lah. Pergi percuma. Ya, percuma. No, sebenarnya kalau terlampau banyak diskusi yang dibuat ya, dia akan tidak mengukuhkan keadaan tetapi memburukkan keadaan. Sebab kita kena faham, US, China sedang ada trade war. Euro, China ada trade war. Okay, Ukraine, China ada trade war. Dan ada war itself. Sebab Presiden China baru mengumumkan ya, 2 malam lepas bahawa China akan backup Russia sampai Russia mencapai victory dalam perang Ukraine. So sekarang ni Ukraine datang sini membawa mesej, dan kau respon dengan apa? Kau pergi ke China. Kau nak buat apa sebenarnya ya? Hati-hati sahabat. Ini geostrategi ya. Kalau salah hitung ya, kita bermasalah semua ya. Menjeratkan negara. Ya. Dia cari pasal. Ini bukan terlalu diplomatik. Ini tak tahu diplomasi. Ini sedang membahayakan kedudukan negara ya. Sebab kena faham ya, EU sedang berunding dengan South Korea untuk memperkukuhkan persenjataan. Taiwan dapat dokongan daripada US. Ini yang terkini. Ukraine minister datang jumpa kita gitu-gitu, lepas tu sekarang kau pergi China. Dan kau diangkat sebagai country of honor. Apa tu maksud tu? That's why kita kata kepimpinan itu dia perlu ada ilmu juga ya. Maksudnya dia kena, macam kalau dia tidak faham, dia kena ambil orang-orang yang tahu benda ni untuk bagi nasihat yang benar ya. Bermuka-muka. Ya, sahabat saya hanya risau sahaja ya. Saya agak risau sebab nanti takut kita terjejas. Bila terjejas, dia orang tetap dapat makan. Kita, rakyat biasa, nak dapatkan sumber, nak dapatkan teknologi, this and that, ya. Hati-hati sahabat. Kita ni sedang menuju apa ni? Negara kita, direction kita macam mana ya? Macam tu. Sebab macam ni, yang penting is negara kita terjaga. Bukan negara kita pergi nak bincang. Pemimpin mudah beli. Ya. Betul juga Muhammad Badrul. Tapi sebenarnya dia kata lawatan dijangka mengeratkan lagi sempena. Doa Syekh guna perkataan sempena ulang tahun 50 tahun perhubungan diplomatik. Malaysia merdeka 67 tahun ya. So yang kau nak meraihkan sangat tu kenapa? Sebab ini dah nampak tak sihat ya. Saya tak tahu siapa yang menasihati ya. Menasihati PMX kita. Tak tahu menteri luar kita buat apa ya. Datuk Mak Hassan ya. Kau macam mana Datuk Mak Hassan? Sebab korang kena faham ya. Sekarang semalam kita dah cakap ya, berapa jumlah dagangan antara kita buat perbandingan antara US dengan China dengan kita ya. Jadi sahabat, hati-hati. Jangan kita masuk jerangkap yang kita dah tahu benda tu bahaya. Dah 1000 kali sekejap kau nak pergi ke China tu buat apa? Nonsense. Sebab tu saya tak boleh duduk dengan orang politik. Sebab tindak tanduk mereka ni akan menyebabkan saya naik darah. Aku jadi, kalau jadi Menteri KDN nanti, barulah dia orang tahu ada akal ya. Okey, 49 minit. Okey, 1 minit lagi. Israel berjaya berdakwa berjaya pintas 5 drone dari Lubnan. Yalah, sebab Lubnan pengkhianat.
Ada juga yang kianat-kianat. Si Jordan. Cari dua baru. Bengok kau. Siapa penasihat BMX tu? Itulah. Aku anak Melayu. Jangan kata orang nyanyuk ya, nanti benda tu jadi dekat you. Jangan cakap macam tu. Maksudnya kita persoalkan polisi dia. Kita persoalkan tindak tanduk dia. Kita jangan kata dia. Kita tak boleh panggil macam tu. Tak boleh ya sahabat-sahabat. Okay, so sekarang Kak Ros tinggalkan korang. Petang nanti kita jumpa sekejap ya. Selepas asar Kak Ros akan wrap. Sebab banyak juga benda masuk ya sekarang. Tapi macam tu lah Kak Ros, kalau pukul 11 lah. Okay, I tinggalkan you all dengan kasih sayang dan doa. Semoga Allah melindungi jasmani dan rohani kita ya. Dan dipanjangkan umur, murah rezeki. Petang nanti kita jumpa. Okay, bye.